Okey, seterusnya kita akan tengok soalan Kelantan. Yang pertama ialah bila awak tengok soalan Kelantan, awak tengok dulu. Okey, keluar perkongsian. Awak pun ambil, awak pun highlight. Okey, ada perkongsian. Dah terus dah game yang awak akan bermain seterusnya adalah perkongsian. Bila awak baca soalan, keluar je tajuk yang apa yang awak game awak tu kena, jadi awak terus je imaginekan apa yang awak nak, apa jalan kerja awak akan buat selepas ni. Okey, yang pertama adalah bila awak tengok, dia tak ada garisan, awak kena buat apa? Cikgu tak Tak present. share. Tak share. Sekejap Okey, lepas mula-mula awak tengok, bila soalan tu tidak ada garisan, apa yang awak perlu buat yang pertama? Garis. Awak kena garis. Okey, tengok soalan. Yang pertama adalah awak akan kena garis. Jadi awak akan garis. Okey, ni saya garis laju Okey, garis. Garis je, garis bersepah-sepah je. Janji awak ada garisan, senang nak baca data. Okey, faedah atas simpanan tetap. Pak, dia pergi sini. Jadi kita tahu apa akan berlaku. Okey, seterusnya awak tengok apa? Audi. Okey, jalan bawah dulu. Jalan bawah dulu. Ada apa perkataan saya suruh cari tadi mula-mula? Ada satu perkataan saya suruh cari kat sini. Saya suruh cari jualan. Ada tak jualan? Tak ada. Tak ada jualan. Bila tak ada jualan, awak terus tengok bawah. Yang pertama adalah penyata untung rugi. Dia tak suruh buat akaun perdagangan. Akaun perdagangan sampai untung kasar. Akaun untung rugi daripada untung kasar sampai untung bersih. Ingat Yang pertama adalah dia suruh buat akaun untung rugi. Jadi dia tak ada akaun perdagangan. Yang kedua macam biasa, pengasingan, akaun semasa. Yang ketiga, penyata kedudukan keuangan. Dia nak bagian ni saja. Jangan rajin-rajin Faham? Faham ke tak? Jangan nak rajin-rajin. Dia tak nak suruh rajin. Dia nak sampai sini je. Sebab markah dia bagi baiknya dia 25 markah. Markahnya masih lagi 25. Kelantan soalan dia senang sikit. Dia kalau susahnya soalan SBP. SBP memang soalan dia tough gila. SBP memang tough gila. Kalau awak dapat A, soalan SBP, PXA sebenarnya memang awak akan dapat A atau A+. Dia memang tough gila soalan dia. Okey, seterusnya ialah kita tengok pula dia tak perlu Audi sebab kita akan bermula dengan untung kasar. Kita akan bermula untung kasar. Jadi kita tengok ada tak hasil kat sini? Sini ada hasil tak? Ada ni. Ni ada satu hasil. Ada belanja tak lagi kat sini? Ada. Ada satu. Tak apa, dua. Sewa. Lagi? Insurans. Okey, dia ada 3 hasil kat sini. Okey, seterusnya ialah kita dah mula lakarkan format. Okey, ini format yang dah dilakarkan Saya dah buat petang tadi. Saya buat tahu petang tadi. Saya nak cepatkan nak mengajar. Kalau tidak lama, 1 jam satu soalan. Okey, yang pertama adalah bermula dengan untung kasar. Penyata untung rugi bermula dengan untung kasar. Lepas tu campur hasil. Hasil tadi ada satu faedah atas simpanan tetap. Jadi saya letak satu je lah. Lepas tu yang ini saya tinggalkan spare dulu. Okey, lagi kita ada belanja, dot. Okey, lepas tu yang ini saya tinggalkan spare tapi kat sini saya dah terus dah buat format dia. Okey, kita ada. Lepas tu tugas awak adalah mencari untung bersih. Untung bersih. Sebab tadi awak dapat untung untung bersih. Tadi awak dapat untung kasar. Sekarang ni awak kena cari untung bersih. Jelas tak? Jelas. Okey, selepas tu ini format dia yang sebenar akaun pengasingan. Dia ada 3 orang, Jenab, Lin dengan Tasha. Jadi untung bersih, lepas tu campur faedah tambilan kat sini. Tadi soalan tadi tak ada faedah tambilan, ianya ada faedah tambilan campur kat sini. Lepas tu tolak faedah tamodal campur kat sini. Lepas tu ada lagi gaji perkongsi, masukkan dekat sini. Lepas tu baru dia tolak yang ini dia akan tolak faedah tamodal dengan gaji ni, baru awak dapat nilai dia. Last kali awak akan bagikan akaun semasa mengikut nisbah. Okey, next yang ketiga. Akaun semasa. Sama juga baki BB saya letak dua-dua. Okey, kat sini tadi ada ambilan. Faedah tambilan tak ada sebab soalan tu tak ada faedah tambilan. Jadi awak buat gaji, faedah ambilan, faedah tambilan. Lepas tu baki HB. Belah sini dia ada faedah tamodal,
gaji belum bayar dengan pengasingan untung rugi. Tadi dia ada faedah atas pinjaman. Kita tengok dulu soalan. Ada tak faedah atas pinjaman? Okey, PKK. PKK dia nak bagian equity saja. Modal awal, campur akaun semasa, siap. Tak perlulah nak buat atas-atas tu. Dia lagi mudah sebenarnya. Ini orang panggil pemurah. Markah yang pemurah. Okey, seterusnya kita tengok pelarasan nombor 1. Baca nombor 1. Apa dia pelarasannya? Apa dia pelarasan nombor 1? Insurans. Insurans apa tu dia bagi? Prabayar. Prabayar. Kena tambah, kena tolak. Prabayar, ni Tolak. deposit ni. Tambah ke tolak? Tolak. Tolak. 6420 tolak 490. Okey, berapa dapat? 5930. Berapa? 5930. 5930. Awak akan dapat 5930. Okey, seterusnya. Nak masuk aset semasa, liability semasa tak perlu. Sebab dia tak ada kat atas. Dia ada dekat equity. Jadi tak perlu lah. Jangan ngada-ngada pula nak buat. Tak perlu buat. Jangan ngada Dia tak suruh buat, jangan buat. Yang kedua adalah gaji belum bayar. Gaji belum bayar kena tambah ke kena tolak? Tambah. Kena tambah. Tambah. Pergi dengan gaji. Berapa gaji? 83,500. 83,500 kena tambah sebanyak 1,500. Dapat berapa dapat? 1,500. Dapat awak akan dapat 85,000. 85,000. Jawapan ada, boleh baca. Okey, gaji prabayar tak perlu sebab kita bermula dengan equity. Jadi tak perlulah, jangan ada pula. Okey, seterusnya ialah nombor 3. Faedah simpanan tetap dibuat melalui 1 Julai 2019. Dia ada bagi tahu faedah simpanan tetap. Nak tentukan aset semasa tapi tak ada. Jadi tak perlu. Okey, next bawah. Seorang pelanggan didapati muflis dan hutannya 1,200 dihapuskan sebagai hutang lapuk. Jadi hutang lapuk. Yang dah ada berapa hutang lapuk? Ada tak yang dah ada? Ada tak dalam imbangan duga hutang lapuk? Tak ada. Masukkan 1,200. Hutang lapuk berkaitan dengan ABT. Tak ada. Tak perlulah. Okay, next bawah. Peruntukan hutang ragu 2% daripada akaun belum terima bersih. Jadi kat sini awak kena buat je 2% darabkan dengan peruntukan hutang ragu bersih. Akaun belum terima. Akaun belum terima awak adalah 77,700 darab tolakkan 1,200. Okay, berapa? Tolak dulu. 77,700 tolak 1,200. Awak dapat 70 berapa? 6,500. 76,500. Okey, 76,500. Awak dapat berapa ni? Cuba darab dulu. Kat sini berapa awak dapat? 1,530. 1,530. 1,530. Ini adalah PHR. PHR. Ini awak kira. Sebab dia tak suruh buat. Okey. Lepas tu awak tengok dalam soalan peruntukan hutang ragu dah ada berapa? 1,750. Saya tak nak yang ini. Saya tak nak ni. 1,750 nak pergi 1,530. Berapa? Nak kena tambah ke kena tolak? Kena tolak berapa? Tolak. 1,750 dengan 1,530. 220. Berapa? 220. 220. Jadi adalah pengurangan hutang ragu. Dalam kat sini awak letak pengurangan sebanyak 220. 220. Okey. Seterusnya ialah susut nilai. Susut nilai dia kata perabot 10% mengikut ansuran tetap. Ansuran tetap ni maknanya kos tetap. Darab dia terus.
Okey, perabot awak ada berapa? 85,000. Darabkan dengan 10%. Berapa dapat? 8,500. 8,500. Okey, PKK tak perlu rekod sebab kita tak buat ABS. Okey, susun nilai alat kenderaan pula mengikut kaedah baki berkurangan. Kenderaan berapa? Harga kenderaan? 82,000. 2,000. Ini kalau awak salah tak tahulah saya nak cakap apa sebab saya dah buat banyak kali dah ni. Tolak susun nilai, lepas tu baru darabkan dengan 20%. Dapat? 8,400. 8,400. Okey, lagi bawah. Dia kata syarat perjanjian perkongsian adalah seperti berikut. Faedah atas ambilan. Pergi dekat pengasingan. Faedah atas ambilan dulu. Pergi dekat faedah atas ambilan. Okey, jenak. Dia kata faedah atas ambilan adalah 8% setahun. Pergi dekat jenab ni, lepas tu awak tengok ambilan jenab. Berapa ambilan jenab? 16,000. Jenab ada ambil, jap. Jenab ada ambil 16,000. 16,000 dalam tu tak ada dia punya jalan kecil. 16,000 darabkan dengan 8%. Berapa awak dapat kat sini? Jenab 1280. apa? 1280. 1280. Okey, seterusnya ialah okey, tak ada apa. Sebab saya nak tengok takut ada bulan. Link berapa? 12,000. 12,000 darabkan dengan 8%. Okey, berapa jumlahnya? 960. 960 60. ke 20? 60. 960. Okey, Tasha. Berapa Tasha? Dia punya ambilan 18,000. 18,000. Darab kenapa suara macam ngantuk je? Okey, berapa? 1440. 1440. Okay. Dapat sama tak dengan faedah atas ambilan? Faedah atas ambilan sama tak? Kita punya faedah atas ambilan sama Sama. Tapi ini lagi senang sebenarnya awak nak rekod. Ini awak dah dapat. 1, 2. Lepas tu pergi dekat akaun semasa. Awak rekodlah kat sini faedah atas ambilan. 1280. Lagi 960. Satu lagi. Apa satu lagi? 1440. 1440. Awak dah rekod. Lepas tu automatik awak rekodkan ambilan dia terus. Ambilan dia ada 16,000. Sebelah dia ada 12,000. Sebab ni nak dapat markah yang senang ni. Sebelahnya lagi ada 18,000. Dia macam awak main puzzle awak nak isi nombor. Macam nak isi nombor ekor lah ni. Berapa nak bagi. Okey, yang kedua adalah faedah atas modal. Okey, pergi balik dekat sini tadi. Kira faedah atas modal pula. Okey, berapa modal jenab? Jenab berapa? 10%. Jenab berapa modal? 100,000. Jenab modalnya adalah 100,000. 100,000. Okay, nilai 10,000. Link 75,000. 10% darabkan dengan 75,000. Okay, jumlah 7,500. Tasha 35,000. 10%. Saya terpaksa buat 7,500. kelas tunjuk satu-satu sebab saya sangat risau awak tak boleh nak buat. 3,500. Okey, nampak dia bergerak. Lepas tu ni ambil scan 10, 75, 35. Pergi kat sini pula awak tulislah 10. Dapat satu markah 75. Satu lagi 5. Nak buang sampah, ambil tong sampah, buang sekali. Please. Saja je. Okey. Gaji perkongsi. Baca gaji perkongsi. Gaji tahunan perkongsi. Ini kalau saya buat macam ni. Gaji dalam, sebab saya nak suruh awak ingat. Setahun. Gaji setahun.
Siapa gaji dia kat situ? Lin dengan Tasha. Okey, jadi kita kena buat satu-satu lah sebab saya takut nanti awak kata dapat mana ni cikgu. Jadi saya buat satu-satu jalan kerja dia. Kalau dalam tu skema tu dia bagi macam gitu je. Lin dengan Tasha. Okey, Lin berapa Lin? 4,000. Lin gaji dia 4,000. Tasha? 6,500. 6,500. Okey, nanti awak akan dapat dia gajinya ialah itu adalah gaji dia. Okey, seterusnya ialah gaji pokok 4,000, 6,500. Kejap, kita baca dalam soalan. Ada tak dia bagi tahu tentang gaji dalam ni? Tak ada kan? Ada tak dia beritahu tentang gaji? Tak ada kan? Jadi gajinya semuanya belum bayar. Jadi awak terus masuk link. Gaji link adalah 4,000. Tasha gajinya adalah 6,500. Semuanya adalah gaji belum bayar. Dia tak bayar. Dalam Iman Duga tak ada buat sebarang pembayaran. Okey, next. Seterusnya ialah gaji dah untuk mengikut nisbah. Okey, dah habis. Okey, lepas tu kita mula masuk kepada terus kita masuk daripada akaun untung rugi. Untung kasar. Berapa untung kasar? Berapa untung kasar? 241,250. Okey, lagi next bawah. Faedah atas simpanan tetap. Faedah atas simpanan tetap dia tak bagi tahu dalam pelarasan. Tetapi awak tengok macam tadilah pinjaman. Simpanan tetap dia tak bagi tahu tapi dia ada ayat dia. Ayat dia dibagi ialah mana ayat dia? Okey, apa ayat dia dibagi? Simpanan tetap buat pada 1 Julai 2019. Itu adalah simpanan tetap. Okey, tengok dalam soalan ada tak dia beritahu simpanan tetap dia berapa? Berkadar faedah 5% setahun. Jadi awak pergi dekat sini, awak bagi tahulah simpanan tetapnya ada 50,000. Macam pinjaman tadi, darabkan dengan 5%. Jadi awak dapat berapa simpanan tetap kat sini? 2,500. 2,500. Okay, next kat bawah. Kita masukkan gaji dah belanjaan. Berapa belanjaan? 29,800. 800. Okey, sewa? 1,800. 9,000. Okey dah, semua dah pergi dekat bawah. Nanti awak akan dapat kat sini. Ada lagi tak saya tertinggal apa-apa kat sini? Hutang lapuk 187780. Yang ini 743,970. Macam kat atas ni ada salah sikit ni. Oh ni. Yang ini sepatutnya C10. Okey, baru dah betul. Okey, seterusnya ialah 56190. Pergi dekat pengasingan, masuk je kat sini 56190. Kalau dah masuk, nanti dia terus bergerak pengasingan. Okey, yang ini sebab saya nak tengok formula tadi formula dia ada salah kat sini sikit formula dia. Sekejap saya betulkan formula dia sikit kat sini. Dia tak boleh macam gini. Dia nanti susah kita nak kira. Dia pergi ke sebelah dulu. Ni baru awak dapat 10,500. Kat sini baru ada formula dia. Sama dengan sum kalau kurungkan. Yang ini macam ni. Okay, nanti awak dapat 59. Dalam buku awak ada tak ni? Ada tak? Tak ada Dalam tu ada tak? Tak ada. Okey, ni awak dapat ni. Ni awak kena salin sikit yang ini. 598
870 59. Ni salah ni. Dia punya formulanya dia mesti tolak ni. Ini dia kena tolak ini. Tolak dengan ni. Ini adalah jawapannya. Jawapan untuk nak bagi dalam ekor semasa. Okay, lepas tu awak pergi dekat ekor semasa, bagikan mengikut nisbah. 283, 28370, darabkan dengan mengikut nisbah. Kalau nisbahnya adalah 5/10. 5/10, okay, berapa awak dapat kat sini? 14185. 14185. Yang ini pula berapa nisbah dia ni? 28370 darabkan dengan 3/10. Okey, berapa dapat kat sini? 8511. 8511. Okey, dan yang terakhir ni sepatutnya kena duduk belah sini baru dia ada pengiraan sebab saya dah buat formula tadi. Okey, ni yang terakhir Tasha 2/5. Okey, awak terus darab 2/5. 28370 darabkan 2/5. Okey, awak dapat berapa kat sini? Nilai Darab dengan 10 Ibu. 2/5. 348 kalau 25. 2/5 pula, 2/10. Ni dah ngantuk lah ni. 5674. 5674. 5674. Betul. Kalau betul kita akan rasa seronok. Okay, Ibu, next. kiranya yang dekat gaji terkongsi nilai daripada tambah dengan tolak. Tambah Kita dulu. dapat. Lepas tu ambil yang 28370 tu carry forward dekat akaun semasa tu Yang mana ni? Ke ni? Yang ini? Yang ini kita akan masuk kat sini. Sebenarnya ekor semasa ni awak ambil data daripada sini semuanya. Nanti awak perasan semua daripada sini awak ambil. Awak akan rekod di sini. Sebenarnya dia senang je, dia ambil data daripada situ dia rekod. Okay, next ekor semasa. Baca dulu dalam soalan. Saya memang suruh awak hati-hati sebab senang dapat markah ekor semasa. Tengok ekor semasa. Jenab belah kredit. Masuk lah jenab belah kredit. 16550. Link belah debit. Masuk belah debit. 2500. Tasha belah kredit. Masukkan belah kredit 3790. Dapat satu markah. Boleh? Boleh? Yang ni satu markah, yang ni satu markah. Awak carry forward je. Jawapan salah tak apa. Carry dapat markah, yang dapat, yang ni dapat. Okey, pengasingan tadi. Ni. Kita ni. Yang awak buat ni, yang colour merah ni, pengasingan, kita nak hantar ke sini semua. Jadi awak hantarlah ikut seorang-seorang awak hantar, iaitu 14185. Sebenarnya soalan ni baru saya tengok malam ni. Saya jenis tak suka tengok soalan. Saya suka tengok terus buat. Lepas tu saya adventure kena berfikir. Okay ni. Okay, lepas tu tengok tak imbang kan? Imbang tak? Tak imbang kan? Jadi ni, ini lagi besar, ini lagi kecil. Jadi tolak lah. Berapa lagi tak cukup? Jadi tolak-tolak awak dapat 23455. Baru dia imbang. Lepas tu ni besar, yang ni kecil. Bagus lah ajar ledger macam gini. Dia macam dia nampak ni besar, ni kecil. Berapa lagi tak cukup? Nanti awak tolak, awak dapat 4551. Okey, tengok yang ni pula. Ini besar, ini kecil. Berapa lagi tak cukup? Yang ni tak cukup 24. Okey, dia dah masuk dah. Ni dia dah masuk. Jadi, yang ini mesti bawa ke sini. Sebab dia ada markah bonus kat bawah ni. Dia ada markah bonus ni. Awak ni, awak mesti hantar ke bawah. Sebab pelajar selalu lupa benda hantar ke bawah ni. Okey, pergi pula dekat sini. Ni lagi senang. Jenab. Masuk je modal jenab.
Jenab modalnya adalah 100,000. Masuk je belah sini buat kotak 3 terus. Kalau yang ini tak perlu buat kotak 4, kotak 3 lain je. Yang ini 75,000. Yang ini 35,000. Ini awak dah masuk. Yang ini pula jenab. Jadi awak pergi dekat sini. Kopi satu jenab 2, 3, 4, 5, 5. Jadi masukkan 2, 3, 4, 5, 5. Okay, seterusnya yang bawah ni awak masukkan lagi dia punya 4, 5, 5, 1. Dan yang terakhir 24. Okay. Ni mesti ada formula salah ni. Jadi kita check balik formulanya kena tolak. Patutnya dia sum. Okay, ni sum. Jadi ni kita tak boleh nak tengok imbangannya. Pasal kita tak buat daripada atas. Jadi tak payah nak ambil tahu. Jadi awak terus je buat macam biasa. Dah settle. Ada nak tanya? Lagi senang kan yang ini kan? Mana lagi senang? Kaedah 1 tadi ke kaedah 2? Okey, rumusan. Untuk soalan ni rumusan, sebenarnya pelarasan dia tak keluar susah. Sebab apa? Dia nak suruh awak kira benda ni. Dia tak keluar susah. Dia nak suruh awak semua kira benda ni. Jadi dia tak akan bagi pelarasan yang banyak berbanding kalau penyata keuangan, dia akan bagi pelarasan yang banyak. Ini yang awak kena hitung nanti. Okey, jadi bila ekor semasa, yang awak hitung ni semuanya akan dibawa ke sini. Kecuali gaji. Gaji kita kena tengok berapa lagi belum bayar. Tengok dalam imbangan duga. Sebab kat sini adalah gaji setahun. Sebab tu saya tulis gaji berkongsi setahun. Yang dekat sini saya tulis gaji belum bayar. Okey, jadi awak carry je, bawa je ke sini. Sebenarnya kalau dekat sini jawapan awak salah. Jawapan awak salah. Tapi awak carry jawapan awak salah ke sini, awak akan dapat markah kat sini. Dekat tempat tadi tak ada markah. Dekat sini ada markah. Kat sini markah banyak markah biasanya 7 atau 8 ni. Dekat ekor semasa saja. Nampak je macam gini. Jadi kalau awak nak ingat cepat, baki bibi tarikh tak apa salah. Tarikh dimaafkan kalau salah. Jadi terus baki bibi ambilah faedah tambilan, baki HB. Belah sini baki bibi faedah tamodal, gaji, pengasingan untuk rugi, tambah satu lagi faedah atas pinjaman kalau ada. Okey, ini senang nak ingat format. Okey, boleh tak? Yang ini pun senang. Yang ini untung bersih, campur faedah tambilan, tolak faedah modal. Ini hati-hati dulu. Faedah modal campur dulu ke sini. Lepas tu gaji berkongsi campur dulu ke sini. Lepas tu awak campur dua ni, hantar ke sini. Baru awak tolak. Yang ini baru tolak yang ini. Jangan terus yang ini tolak, yang ini campur. Tak boleh. Kita buat satu-satu. Yang ini campur dulu yang ini baru hantar ke sini. Ini saya buat sistematik. Dalam awak punya ni terlalu ringkas Jadi ini adalah jalan kerja yang penuh. Ada nak tanya? Nak tanya tak? Kita lama malam ni Google Meet. Ada nak tanya? Soalan untuk soalan? Tak ada. Okey, nampak tak jelas tak soalan ni? Dia ada dua bentuk. Yang pertama tadi bentuk bermula dengan jualan. Yang ini bentuk bermula dengan untung kasar kan nak? Bermula dengan untung kasar. Jadi dua-dua bentuk ada kekuatan, ada kelemahan. Jadi tugas awak adalah mesti tahu macam mana nak buat format kedua-dua bentuk. Sekejap